Bagi memberi peluang kepada para peniaga khususnya penduduk setempat, Majlis Perundingan Kampung Bukit Sawat mengadakan Karnival Bukit Sawat sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-79. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Tahun ini merupakan kali ke-10. Karnival ini juga bertujuan untuk mengetengahkan produk penduduk setempat dan peniaga kepada orang ramai. Karnival diadakan di Taman Rekreasi Sungai Mau, daerah Belain. Bank Baiduri mencatat satu pencapaian sebagai pembiayaan tunggal bagi loji tenaga solar fotovoltaik berskala besar yang pertama di negara ini. Majlis penandatanganan perjanjian kemudahan antara bank tersebut dengan syarikat Seria Suria Power Sdn Berhad telah diadakan di Ibu Pejabat Bank berkenaan. Hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Timbalan Menteri Tenaga di Jabatan Perdana Menteri. Kemudahan 30 megawatt di Kampung Belimbing sedang dibangunkan di bawah pembiayaan perkongsian awam swasta oleh Seri Suria Power Sdn Berhad dengan usaha sama antara Seri Kandi Oilfield Services, Khazanah 1 dan Atlantic Blue. Ia dijadual beroperasi menjelang akhir tahun depan. Brunei's financial landscape, empowering individuals, businesses. Dalam usaha membantu dan mengelingi rakan seliaan RS untuk mendapatkan kemahiran hidup untuk mengisi peluang-peluang pekerjaan, Aftercare Support Association AFSA telah memeterai perjanjian persefahaman MOU dengan dua buah agensi swasta. Ia merupakan langkah proaktif persatuan berkenaan dalam usaha menyantuni dan menolong RS untuk meneruskan kelangsungan kehidupan mereka. Menyaksikan penandatanganan, Awang Haji Alidin bin Haji Ahmad, penguasa penjara Jabatan Penjara, menandatangani MOU Awang Haji Mustafa bin Haji Masri, timbalan yang dipertua AFSA bersama wakil dari Coral Creative dan Starhub Enterprise. Perubahan mindset dan berani beralih dari pencari kerja kepada pencipta peluang pekerjaan melalui bidang usahawanan dan perniagaan antara transformasi positif yang ditunjukkan oleh golongan belia tempatan masa kini. Kesungguhan itu turut mencerminkan belia bersedia memainkan peranan sebagai pemacu transformasi ekonomi. Dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang dimiliki, golongan belia tempatan kini telah berani membuat perubahan dengan meneroka bidang usahawanan dan perniagaan tanpa hanya bergantung kepada pihak kerajaan untuk mendapatkan pekerjaan. Kesedaran itu menunjukkan belia bersedia menggalas tanggungjawab sebagai peneraju perubahan, khususnya dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Alhamdulillah, mengenai dengan belia-belia ni, belia-belia pada masa kini sudah terbuka mindannya untuk memilih perniagaan ini salah satu sumber pendapatan mereka. Jadi kalau kita melihat dari segi dari tahun-tahun belia-belia ni semakin ke depan, tampil ke hadapan untuk berniaga. Bagi memastikan kelangsungan perusahaan, usahawan belia bukan sahaja memerlukan modal berniaga, bahkan sokongan keluarga dan orang sekeliling juga penting. Bahkan para belia perlu gigih dan tidak mudah berputus asa dalam menghadapi pelbagai cabaran dalam perniagaan. Currently we have yang fruity dulu so far untuk introduce people to all those yang people could not taste satu lah. So our beans we source it ethically. Currently we have 3 origins, satu dari Costa Rica, satu Colombia and satu Ethiopia. Sebagai aset yang sangat berharga, belia khususnya usahawan muda perlu berusaha lebih gigih bukan sahaja bagi kelangsungan perniagaan mereka, bahkan sama-sama meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Dalam era digital masa kini, penggunaan media sosial menjadi salah satu wadah paling efektif bagi usahawan tempatan dalam memasarkan produk masing-masing.
program Satu Kampung Satu Produk, Satu Kes Satu Pi tidak terkecuali turut menerima manfaat besar daripada platform digital ini. Salah satu produk Satu Kes Satu Pi yang menggunakan platform tersebut ialah ayam pandan frozen dan kelupis pandan frozen dari rancangan Perumahan Negara Kampung Pancor Mengkubau. Diusahakan oleh seorang ibu tunggal. Produk ayam pandan sejuk buku mula diusahakan sejak tahun 2011, manakala produk kelupis daun pandan pula baru diperkenalkan tahun lepas. Dengan semangat untuk berdikari dan menambah pendapatan keluarga, Dayang Syukrinah binti Haji Kanafiah, 47 tahun, memulakan perniagaannya secara kecil-kecilan sebelum menerima sambutan menggalakkan daripada orang ramai melalui media sosial. Dari tahlil lah masa tu, tahlil di rumah Hindung Petuan, membawa sedekah. Sekali sepupu-sepupu ni kenyamanan dengan kuasa viral 7 kali diorang masukkan arah melalui social media tu. Ya tah ramai tah yang inbox, ada lagi yang mengkomen, nyamannya merasa sampai dari sana tu start dari tu lah customer ko tu dah berhenti. Dengan sokongan keluarga, khususnya anak-anak yang turut membantu dalam penyediaan produk, Dayang Syukrinah mampu memenuhi permintaan pelanggan setiap bulan. Walaupun mencapai jualan sehingga 100 pet sebulan, hasil keuntungan yang diperoleh perlu digunakan bagi pembelian bahan mentah untuk memenuhi permintaan pelanggan. Kalau barang ini dikira-kira keuntungan itu, alhamdulillah orang mencukupi pula, tapi indah je sampai orang kan 200-300 itu adalah dalam sebulan itu. Cabaran yang paling besar ialah kalau sudah keuangan, kalau tidak ada bajet kan membeli modal awal. Itu sejak kalau ada macam 20-30 ringgit itu dulu aku buat. Kalau ada expo Satu Kampung Satu Produk melalui jabatan-jabatan kerajaan, aku mau ke masa itu smart bah. Diorang melihat pun bisa usulnya. Dayang Syukrinah juga berhasrat untuk menambah baik produknya, terutamanya dari segi pembungkusan. Dalam masa yang sama, beliau juga mempunyai harapan untuk mengembangkan lagi pasaran produknya demi kesejahteraan keluarga dan pembangunan ekonomi. Inisiatif belia tempatan dalam membantu mengembangkan ekonomi penduduk kampung dan mempromosikan produk tempatan semakin mendapat tempat di negara ini. Di Kampung Lamunin, daerah Tutong, seorang belia tempatan berusia 23 tahun mengusahakan sebuah kafe dengan hasrat mengangkat budaya minum kopi sambil menghidupkan semula suasana kampung yang mesra dan santai. Seperti kafe-kafe lain, Mumbadai BN menawarkan pelbagai jenis kopi serta makanan ringan selain menyediakan perkhidmatan tempahan air balang. Perdagangan ni sebelum ni ada mengikuti acara vendors yang para penganjur menawarkan arah kami untuk ikut serta berjual lah. Macam kami ikut berjual macam minuman sebelum ni smoothie sama jual nasi lah, nasi kambing. Timbul idea buka kafe ni asal dari komen orang ramai lah untuk di kampung sendiri. Memandangkan saya tinggal di kampung sendiri lah di Lamunin ni, belum ada yang membuka kafe lah macam seperti kopi. Hanya orang di bandar kan, orang kampung kan ke bandar itu kejauhan, orang kan ke Tutong itu pun jauh juga. So ada timbullah ide membuka di kampung sini. Semangat kesawanan Awang Muhammad Nur Hasanul Faiz dalam membangunkan kafe Mumbadai BN mencerminkan kebolehan dan keberanian belia tempatan untuk mencipta peluang bukan sahaja untuk diri sendiri tetapi juga untuk komuniti sekeliling. Dengan sokongan masyarakat serta usaha berterusan, beliau berharap kafe tersebut bukan sekadar menjadi tempat persinggahan tetapi juga simbol kejayaan belia kampung yang mampu berdikari dan menyumbang kepada pembangunan ekonomi di kampung berkenaan. Dan misi kami untuk menjadikan
perusahaan dan kafe kami ini digemari oleh orang ramai lah, sama dapat memberi sokongan sama layanan positif dari orang ramai lah, maupun di kampung orang. Harapan saya agar perusahaan ini berkembang maju lah, ini orang tumbuh maju dan dapat memberi kesan positif dari orang ramai sampai berpanjangan lah. And the European Union on Thursday. Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah EU mengunci perjanjian perdagangan rangka kerja yang dicapai bulan lepas, ia termasuk 15% tarif Amerika Syarikat ke atas kebanyakan import EU. Pesuruhjaya Eropah untuk Perdagangan Maroš Šefčovič menyatakan ia adalah perjanjian perdagangan yang paling menguntungkan yang telah diberikan oleh Amerika Syarikat kepada mana-mana rakan kongsi. Pelbagai sektor termasuk industri strategik seperti kereta, farmaseutical, semikonduktor dan kayu akan mendapat manfaat daripada had tersebut. EU telah berjanji untuk menghapuskan tarif ke atas semua barangan perindustrian Amerika Syarikat dan menyediakan akses pasaran keutamaan untuk pelbagai jenis makanan laut Amerika Syarikat dan barangan pertanian. Sementara itu, Washington akan mengambil langkah untuk mengurangkan 27.5% tarif semasa ke atas kereta dan alat ganti kereta. EU berkata ia akan menyasarkan untuk memastikan tarif yang lebih rendah dikenakan ke atas ekspor keretanya secara retroaktif mulai 1 Ogos. Tetapi mereka masih tidak dapat menurunkan duti untuk satu sektor utama. Dalam kenyataan bersama, perjanjian itu boleh diperluaskan dari semasa ke semasa untuk meliputi kawasan tambahan dan meningkatkan lagi akses pasaran. The deal could be expanded over time to cover additional areas and further. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung mengadakan pertemuan bersama ketua-ketua perniagaan terbesar di negara itu, termasuk Samsung dan Hyundai Motor yang akan menyertai Tuan Lee bagi mesyuarat sidang kemuncak pada minggu depan dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Tuan Lee dan Tuan Trump dilaporkan akan mengadakan mesyuarat sidang kemuncak pertama mereka di Washington pada 25 Ogos bagi membincangkan pengukuhan Pakatan Negara dan perkongsian keselamatan ekonomi, termasuk memajukan perkongsian dalam sektor pembuatan berdasarkan perjanjian tarif yang dicapai bulan lepas. Jurucakap Presiden mengongsikan kerjasama pembinaan kapal dengan Amerika Syarikat telah dibincangkan semasa mesyuarat itu tetapi tidak diulas lanjut. Pegawai di Seoul sebelum ini telah menyatakan bahawa komponen utama perjanjian tarif ialah perkongsian bernilai kira-kira $150 bilion untuk membantu membina semula industri pembinaan kapal Amerika Syarikat. 극대화할 수 있는 방안을 함께 논의하고 우리 기업들이 대미 투자 Beijing menentang tarif yang dikenakan oleh Amerika Syarikat ke atas barangan India. Perkara tersebut dinyatakan oleh Duta Besar China ke India, Tuan Su Feihong. Berikutan Washington telah memberi tekanan kepada New Delhi ke atas pembelian minyak Rusia dan ekspor India kini berdepan tarif tambahan Amerika Syarikat sehingga 50%. Antara kadar tarif tertinggi dikenakan oleh Amerika Syarikat. Tuan Su berkata China akan berdiri teguh dengan India untuk menegakkan sistem perdagangan pelbagai hala dengan pertubuhan perdagangan dunia sebagai terasnya. Tambahnya lagi, Beijing mengalu-alukan lebih banyak komoditi India ke pasaran China pada Selasa lalu. India dan China bersetuju untuk menyambung semula penerbangan langsung dan meningkatkan perdagangan dan saluran pelaburan. The multilateral trading system with the World Trade Organization. Masih perkembangan ekonomi di China. Zon perdagangan bebas perintis China Jiangsu dilaporkan telah merekodkan nilai import dan ekspor terkumpul sebanyak 3.17 trilion yuan, menyumbang 1/10 daripada jumlah keseluruhan dagangan asing bagi wilayah Jiangsu, sebuah kuasa ekonomi di timur China. Menurut statistik Kastam Nanjing, zon itu telah mengekalkan kadar pertumbuhan tahunan purata hampir 3% dalam tempoh 6 tahun yang lalu. Zon itu juga telah mengalami pertumbuhan ketara dalam bilangan perniagaan yang didaftarkan di sana dengan hampir 9,400 buah syarikat berdaftar dengan kastam di kawasan itu merupakan peningkatan 1.22 kali ganda berbanding sejak penubuhannya pada tahun 2019.
Inflasi Britain dilaporkan mencecah paras tertinggi dalam 18 bulan pada bulan Julai apabila ia meningkat kepada 3.8% berbanding 3.6% pada bulan Jun. Pejabat bagi Statistik Kebangsaan menyatakan penyumbang terbesar kepada peningkatan inflasi pada Julai lalu adalah dari sektor pengangkutan, terutamanya tambang penerbangan. Selain kenaikan kadar inflasi yang tertinggi sejak Januari 2024, inflasi dalam sektor perkhidmatan Britain yang dipantau rapi oleh Bank of England meningkat kepada 5% berbanding 4.7% sebulan sebelumnya. Bank itu berkata dalam satu kenyataan bahawa asas pertumbuhan keluaran dalam negara kasar United Kingdom terus lemah, menambah risiko domestik dan geopolitik menurun di sekitar aktiviti ekonomi kekal. Hubungan dua hala dan mencadangkan mewujudkan mekanisme kerjasama, meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan dan memudahkan akses pasaran bagi barangan Vietnam dan Bhutan. Perdana Menteri Vietnam, Pham Minh Chinh menyatakan perkara tersebut Raja Bhutan Jigme Khesar Namil Wangchuck mengadakan lautan rasmi ke Hanoi. Vietnam juga menyatakan kesediaan untuk mengeksport produk keperluan Bhutan dan mengimport barangan Bhutan. Pemimpin kerajaan itu juga mencadangkan memperluaskan kerjasama dalam pelancongan, pertanian organik dan perubatan tradisional serta mewujudkan penerbangan langsung. Raja Bhutan telah mengalu-alukan cadangan itu dan bersetuju dengan langkah untuk mengeratkan hubungan dua hala. Berikutan arahan 133 yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Vietnam, Pham Minh Chinh. Vietnam menyasarkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8.3 hingga 8.5% pada tahun ini walaupun berdepan tarif baharu Amerika Syarikat. Di samping Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, perniagaan mempelbagaikan pasaran dan memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas untuk mengekalkan momentum ekspor. Beberapa bah syarikat tempatan telah mengekspor 46% daripada hasil mereka ke Amerika Syarikat. Jumlah ekspor mereka telah meningkat kira-kira 20% dari awal tahun ini. Sebelum tarif baharu, syarikat tersebut meningkatkan kelebihan daya saing dengan membahagikan kos pengeluaran dan logistik. Bán lẻ lớn nhất của Mỹ là Walmart thì cũng sẽ tiếp tục vào Việt Nam để Jepun mesti menaikkan kadar faedah dan mendapatkan fiskal rumah bagi mengukuhkan nilai yen yang lemah yang telah melonjakkan inflasi dan membawa kemerosotan kepada isi rumah. Perkara tersebut dinyatakan oleh penggubal Undang-Undang Parti Demokratik Liberal Taro Kono kepada Reuters. Beliau menjelaskan adalah lebih baik dimulakan awal ketika menjawab soalan mengenai beberapa lama Bank Pusat Jepun perlu meneruskan kenaikan kadar faedah. Jelasnya lagi adalah penting bagi Bank of Japan untuk menghantar mesej bahawa Jepun berdepan kadar faedah yang negatif dan perlu mengembalikan kadar yang sepatutnya. Tuan Kono juga berpendapat bahawa mengukuhkan nilai yen berbanding nilai yang lemah ketika ini adalah langkah paling berkesan untuk menangani inflasi. Air Canada menyambung semula perkhidmatan penerbangan pada Rabu lalu selepas mogok hampir 4 hari oleh anak-anak kapal yang bersekutu menyebabkan lebih 500,000 penumpang terkandas. Kesatuan Anak-anak Kapal dan Syarikat Penerbangan telah mencapai perjanjian tentatif tetapi butirannya tidak didedahkan. Kesatuan itu berkata kerja tanpa gaji telah berakhir attendant penerbangan yang telah berhenti kerja pada hari Sabtu lalu selepas rundingan kontrak dengan syarikat penerbangan itu gagal telah mendesak untuk mendapatkan pampasan.